Kalau tadi kita berbincang berkenaan Akta Immigration, kali ini ada satu akta lagi yang kami nak bawakan untuk anda ataupun undang-undang yang melibatkan tanah sebenarnya. Tanah sebenarnya. Ya, menarik. Dan terma ni mungkin pernah dengar oleh semua tapi tak faham apa sebenarnya definisinya, konsepnya tu. Hari ini kita rungkaikan semua yang bersama tetamu kita. Iaitu Dato' Sri Dr. Salihuddin bin Ishak, Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Selamat pagi. Apa khabar Dato' Sri? Ya. Sihat? Redwin dan Tasnim. Tasnim. Okey. Dato', kalau kita lihat topik kita pada waktu ini ialah tanah bawah tanah. Tanah bawah tu tanah lagi. Jadi konsep itu mungkin ada yang saya percaya ramai lagi yang belum memahami apa itu tanah bawah tanah. Sebelum kita lebih dalam lagi dengan akta ni. Tanah bawah tanah. Okey. Dalam English kita sebut underground. Underground. Okey. Konsep ni sebenarnya tidak asing. Kita biasa lalu tapi kita tak perasan. Betul. Ya. Contoh di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka di atas tu padang, bawah tu adalah ada premis. Ada premis. Jadi itu dimaksudkan dengan tanah bawah tanah lah. Tanah bawah tanah ni di mana kita boleh keluarkan di atas tuan punya lain, tuan satu puan punya. Okey. Tasnim duduk atas, Radwin boleh buat contoh rumah tu terbaik tu. Senang nak faham. Okey. Saya duduk atas, Redwin di bawah. Okey. So jangan bising-bising lah kat atas tu. Okey. Dan yang menariknya juga bercerita tentang pengambilan tanah bawah tanah ni, dia merupakan satu elemen yang baru. Jadi apa yang boleh Datuk Sri kongsikan tentang pengambilan tanah bawah tanah ni? Okey, sebelum kita cerita pasal pengambilan. Okey. Secara asasnya undang-undang membenarkan di atas tanah. Okey. Jika tanah pertanian biasanya tuan punya di atas tu dia ada 6 meter. 6 meter beza yang sesuai dengan dia untuk dia. Okey. Kalau di atasnya rumah, kediaman untuk dia clearance untuk mereka ni 10 meter, kalau industri 15 meter, 6, 10, 15. Okey. Jadi pada tahun lepas Parlimen telah luluskan pindaan Akta Pengambilan Tanah supaya boleh diambil tanah di bawah tanah untuk tujuan pembangunan. Okey. Sebabnya negara kita sekarang ni bukan tak cukup tanah, tetapi apa istilah yang biasa kita gunakan, competing for space. Jadi semua orang nak bertumpu di tempat yang popular. Jadi biasanya di tengah-tengah bandar ni tak cukup tanah lah. Sebenarnya bukan tanah tak cukup, tapi kita nak berkongsi satu ruang dan maksimumkan penggunaan tanah. Jadi untuk tujuan pembangunan, kalau kita lihat keperluan infrastruktur Malaysia sekarang ni sudah ke high end lah. Jadi sebab itu kita sebagai contoh untuk pembangunan MRT, kereta api dan sebagainya, sudah pun boleh memerlukan pembangunan di bawah tanah. Itu satu contoh. ABC tu. ABC, ya. Kedalaman yang Datuk kongsikan tadi, 6? Yang tu bukan 6, 10, 30. Itu konsep pembangunan pengambilan di bawah tanah. Okey. Yang ini? Bagi A itu, jika kerajaan merasakan pengambilan tanah akan menjejaskan keseluruhan tanah, kita akan buat pengambilan. Sebagai contoh itu kalau stesen kereta api, laluan kereta api, dia punya laluan masuk tu, itu kena ambil keseluruhan lah. Okey. Tetapi cuba tengok semula tadi. Okey, kalau kita penerbit kita minta paparkan kembali tadi, video tadi. Okey. Datuk Sri nak perjelaskan di situ. Sekiranya tanah diperlukan hanya sebahagian di bawah tanah. Okey. Jadi tak perlu buat pengambilan ke atas tu. Ambil bawah saja. Jadi orang atas tu sedar-sedar pagi esok
tanah bawah tanah orang lain punya dapat duit. Lepas tu dia tak kena pindah. Tanah atas masih milik tuan punya atas. Okey. Untuk laluan. Tetapi dalam senario C, sekiranya kerajaan hendakkan tanah tersebut untuk keseluruhan di atas dan di bawah, kita terpaksa ambil lah. C itu contohnya buat atas tu stesen, bawah laluan. Jadi kena ambil keseluruhan lah. Perkara ini ataupun senario ini selalu berlaku di, macam tadi Datuk Seri katakan, di kawasan bandar yang padat dan juga tumpuan orang ramai. Kalau dari segi pemilikan itu bagaimana? Kalau tadi ada A, B dan C, sekiranya contohnya pemilik itu mempunyai adalah pemilik tanah di bahagian atas. Di bawah itu adakah nama dia juga ataupun bagaimana? Dia sewa kepada orang lain, dia jual kepada orang lain, bagaimana? Sekiranya perlu dikeluarkan hak milik di bawah tanah boleh dikeluarkan. Kita sebut stratum. Okey. Apa tadi Datuk Seri? Stratum. Stratum. Stratum itu satu konsep baru yang diperkenalkan di dalam perundangan kita. Baru 2-3 tahun diperkenalkan. Di mana di bawah tanah tu boleh ada title lain, ada hak milik lain, di atas hak milik lain. Okey. Ini dia, kita belajar satu yang baru hari ini, pengambilan tanah bawah tanah. Okey, tadi nak tanya tadi? Satu lagi perkara, kalau di atas tanah itu ada persempadanan yang dilakukan. Kalau bawah tanah pula bagaimana persempadanan itu dilakukan? Ada pecahan-pecahan? Memang diukur seperti di atas. Sekarang sama. Di atas dan di bawah itu sama. Ya. Sebab kita kena akui bahawa di Malaysia sekarang kita mempunyai kepakaran dan mempunyai teknologi untuk mengukur tanah di bawah tanah. Okey. Datuk Seri, kita nak tahu juga bagaimana dengan nilaian yang dilakukan ni. Kalau Datuk Seri boleh jelaskan. Kan? Okey, nilaian sama ada di atas tanah atau di bawah tanah. Penilaian berdasarkan prinsip yang sama. Iaitu yang pertama sekali, jika berlaku cadangan pengambilan tanah, kedua-dua pihak, kerajaan sebagai pihak mengambil dan tuan tanah sebagai yang akan diambil, perlu melantik penilai masing-masing. Dan penilaian memang bergantung pada nilai pasaran. Tidak ada sesiapa yang terinaya. Jadi, tapi saya rasa lah, saya rasa orang yang kena ambil tanahnya di bawah tanah, orang kata istilahnya tak pasal-pasal dapat duit lah. Sebab selama dia pun dia tak gunakan tanah dia. Easy money lah. Easy money. Jadi penilaian yang satu prinsip perundangan kita mestilah ikut pasaran. Baik. Jadi pasaran ditentukan oleh kedua-dua pihak lah, penilai kerajaan dan penilai swasta. Semasa perbicaraan kita akan mendengar kedua-dua pihak dan nilai akan ditentukan secara pasaran. Baik, kita juga ingin tahu, tentunya ada peraturan-peraturan yang telah tertaktub dalam memastikan sekiranya pemilik di atas dan pemilik di bawah itu memiliki kawasan yang sama. Jadi peraturan yang bagaimana itu, Datuk Seri, yang patut kita berikan perincian? Sebenarnya tak ada yang baru. Sebab peraturan-peraturan yang sama yang sedia ada kita pakai. Maksudnya ikut kanun tanah negara yang sedia ada yang kuat kuasa. Jadi hak-hak dan keistimewaan yang ada pada tuan tanah di bawah tanah sama dengan ke atas. Kalau berlaku pengambilan tanah di bawah tanah, kemudian dikeluarkan hak milik, pemilik di bawah tanah macam pemilik atas tanah juga. Boleh buat apa yang dia berhak, termasuk menjual dan sebagainya. Yang ini mungkin Datuk Seri boleh jelaskan. Ini yang saya katakan pada awal tadi. Hak kedalaman yang dicadangkan oleh undang-undang. Baik. Sekiranya tanah tu di atas tanah pertanian, hak yang dicadangkan 6 meter. Sekiranya tanah tu tanah perumahan atau kediaman di atas, maka hak dicadangkan 10 meter. Ini yang dicadangkan oleh undang-undang. Tapi pakar-pakar, saya maksudkan pakar-pakar, maksudnya yang jika berlaku pengambilan di bawah tanah,
Maksud saya pakar sama ada jurutera, geologis ataupun yang berkenaan lah. Mereka boleh mencadangkan satu had lain yang pentingnya selamat. Mereka juga boleh mencadangkan. Boleh mencadangkan. Yang pentingnya bila berlaku pengambilan di bawah tanah, ada struktur di atas tanah. Yang paling penting struktur di atas selamat. Kerana sekiranya ia melibatkan mungkin kawasan industri, pembangunan premis ia melibatkan cerucuk besi dan perlu mengambil ruang yang banyak. Itu sebabnya ada sukatan-sukatan tertentu. Itu sukatan yang saya sebutkan 6 meter, 10 meter, 15 meter itu yang secara dasar itu dicadangkan. Walau bagaimanapun had sebenarnya ditentukan oleh pakar. Okey. Baik, tapi ada juga yang bertanyakan, adakah ini satu kebaikan kepada tuan tanah asal? Kan? Dia hanya dapat sebahagian daripada mungkin tanah permukaan tu, tapi jadi macam mana? Ini persepsi masing-masing lah. Ada yang terima dengan... Ya, itu biasa. Dalam mana-mana di masyarakat pun, persepsi yang menentukan sama ada kita ni untung ke rugi. Tapi kalau satu ada situasi berlaku yang melibatkan pemilik atas dan juga di bawah itu, mungkin salah satu daripada mereka, kedua-dua pemilik ini ada berlaku masalah seperti pembinaan di bawah itu menyebabkan keadaan di atas itu musnah ataupun mengalami kerosakan. Jadi perlu membayar pampasan atau bagaimana? Jika pengambilan dibuat, kemudian dinasihati bahawa oleh pakar bahawa pembinaan di atas tidak selamat, menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengambil keseluruhan. Baik. Datuk Sri, untuk maklumat lanjut, sekiranya penonton kita ingin mendapatkan maklumat lanjut, bagaimana caranya? Ada laman sesawang? Ya, boleh. Sama ada laman sesawang JKPTG. JKPTG ataupun mungkin di Jabatan Ukur dan Pemetaan. Ini dua lah yang ada bertanggungjawab dalam hal ehwal tanah di Malaysia ni. Baik. Terima kasih Datuk Sri. Hari ini kita juga belajar tentang konsep tanah bawah tanah ni sendiri. Stratum. Stratum. Itu termanya stratum untuk konsep tanah bawah tanah. Baik, terima kasih Datuk Sri Dr. Salihuddin bin Ishak, Ketua Pengarah Tanah dan juga Galian Persekutuan untuk mengungsikan berkaitan dengan pengambilan tanah bawah tanah. Satu perkara yang baru tersendiri kita belajar hari ini. Mungkin walaupun kita belum ada tanah lagi. Mungkin berguna kalau kita ada pada satu masa nanti. Dan anda dah tahu tadi, sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, ada laman Jabatan Ukur, anda juga boleh dapatkan informasi dari sana. Baik, selepas ini kita nak beri laluan kepada satu lagi persembahan. Band yang tadi juga, satu band. Jadi kita terus berikan pada mereka dengan persembahannya Sarina Nur Raina.